Seperti yang sedia maklum, pihak Salwa pernah melaksanakan pada tahun lepas ya, 2 tahun lepas, 2 tahun ya, program stop ya, kempen sekeluarga tolak pornografi ya, betul ya doktor? Ya, betul. Dah 2 tahun ya. Jadi mungkin impact daripada program, mungkin dari segi pengalaman doktor sendiri bila melaksanakan program stop ni, kerana ia tujuannya nak kawal keluarga daripada terjebak dari melayari bahan-bahan ini, bahan-bahan pornografi ini. Tetapi tidak kurang juga kaum bapa juga terlibat dalam melayari dan ia menyebabkan berlakulah dalam peribahasa haruan makan anak. Jadi apa komen doktor? Bagaimana kita nak atasi? Lebih-lebih lagi doktor punya keselamatan maklumat ya. Apa boleh peranti dalam diri ke atau peranti situ yang boleh sama-sama digerakkan untuk kita tangani isu ini. Silakan doktor. Ya, baik. Terima kasih saudara Azlan ya. Ya, kempen stop ni keluarga tolak pornografi ni telah kita laksanakan sejak tahun 2016 ya, pelancarannya oleh Tuan Haji Ahmad Azam sendiri pada September 2016 dan kita gerakkan dengan rancaknya bermula pada awal 2017 dan ianya adalah merupakan kempen seluruh negara oleh Wadah dan juga Salwa. Dan kita ada TOT, Training of Trainers, penceramah-penceramah kita di seluruh negara daripada Perlis hinggalah ke Sabah. Malah ada juga yang kita laksanakan di luar negara ya. Jadi stop ni sebenarnya kempen ni bukanlah kita sebenarnya nak fokus kepada pornografi itu semata-mata ya. Tetapi penekanan yang kita nak berikan adalah kepada sebenarnya ya, di sebalik itu adalah parenting itu sendiri. Keibubapaan itu sendiri, peranan ibu bapa terutamanya dalam dunia digital sekarang dan objektif utamanya adalah untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang kawalan dan pemantauan penggunaan teknologi digital dalam zaman sekarang, zaman IT ni yang memang kita tidak boleh elakkan ya. Kerana kita perhatikan ramai ibu bapa di luar sana ya. Kita bercakap tentangnya bukan sahaja di bandar ke, tidak sebenarnya di bandar ke, di luar bandar ke dan sebagainya. Ramai yang tidak menyedari apa kita kata unsur-unsur negatif yang mudah anak-anak ni terdedah, bukan anak sahajalah, sebagaimana kata saudara Azlan sendiri pun maksudnya ibu bapa sendiri malah ke yang umur-umur atuk nenek sendiri pun mudah terdedah. Tambah-tambah bila kita ada gadget-gadget dengan internet dan sebagainya, memang banyak manfaatnya ya. Kita pun tahu banyak manfaat yang boleh kita laksanakan. Tambah-tambah dalam zaman PKP ini dengan gadget, dengan internet, dengan teknologi digital lah, maka kita dapat meneruskan proses pembelajaran, kita boleh bekerja dari rumah dan sebagainya. Ya, bayangkan kalau tak ada internet ke contohnya, bagaimana kita nak duduk di rumah dengan pandemik, dalam zaman pandemik ni. Tapi pada masa yang sama, cabaran tu memang sangat banyak di luar sana dan perlu kita ambil tahu, perlu kita cakna sebab ramai yang sebenarnya tak perasan. Seyalah kadang-kadang kebanyakan ibu bapa ni dia guna handphone untuk telefon, WhatsApp, Facebook dan kawan-kawan, semua tak perasan yang benda-benda lain lagi ni yang anak-anak ni pandai lagi meneroka. Bagus meneroka itu kan, tapi ia perlulah penerokaan yang terarah, kita kata terbimbing juga. Inilah peranan kita. Dan dengan cabaran-cabaran pornografi lah, dengan media baharu, media sosial, ketagihan banyak berlaku juga. Tambah bila sekarang dia dah terkurung, kita banyak menggunakan gadget, ada boleh meningkatkan lagi ketagihan online games lah, online ialah macam-macam lah aktiviti-aktiviti online yang kadang-kadang membawa kepada perkara yang tidak elok ataupun perkara yang lara. Bullying pun sama, dan pengantunan ataupun online grooming, sexual grooming. Dan ada juga tentang yang membawa kepada penyelewengan dari segi akidah ataupun pemikiran. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu kita beri kesedaran kepada ibu bapa untuk mengekang dan bagaimana kita nak memeteras ya, kerana ini akan membawa kepada masalah-masalah sosial yang lebih serius ya. Dan kita perlu tanamkan, ini antara dalam kempen kita adalah kita nak menanamkan dalam diri anak perasaan malu. Kalau tidaklah dikatakan malu itu sebahagian daripada iman kan.
malu, hormat. Yang lelaki hormat wanita, yang wanita hormat lelaki dan hormat diri sendiri, menjaga kehormatan diri, kawalan diri. Ini antara yang perlu kita tekankan. Dan yang penting sekali sebagaimana disebut oleh Ustaz Hasri tadi dan juga Tuan Haji Azam, didikan agama dan moral. Kerana itulah benteng yang apa? Kerana kalau katakan gadget tu kita halang pun, kita block sana, kita block sini, kita filter lah, kita itulah inilah kan. Tetapi kalau kita tidak memberi didikan yang sebenar, moral dan agama, kenapa? Dan kita tidak fahamkan mereka, kenapa benda ni tak boleh buat, benda ni perlu kita kita elakkan dan sebagainya, maka dia akan cari, kita block, dia unblock contohnya kan. Dan itulah yang dia akan cari jalan ya. Dan kita pun tahu anak-anak ni kadang lebih pandai daripada kita ni, pandai jadi cari ya. Jadi yang penting tu kita kena beri didikan agama dan moral. Itu antara kita boleh lihat bagaimana tips-tips yang ada yang kita tekankan. Maka di sini kepimpinan bapa tu sangat penting. Ya, sebagaimana disebut oleh saudara Azlan tadi itu juga. Ya, bila bapa tu sendiri yang sepatutnya menjadi role model, menjadi contoh teladan, tetapi bapa sendiri yang ketagihan, bapa sendiri yang saya tak katalah bapa saja, ibu pun jugalah kan, tapi sebab dalam kini kita nak fokus kepada bapa katakan ya, bapa penyayang. Jadi kalau kita sendiri tidak lekang dengan telefon sepanjang masa, maka itu yang diperhatikan oleh anak-anak. Dan kita kena kita kena terangkan juga kepada anak-anak bahawa bapa, kalau kita ni mengawal bukan, dan kita garang pun, ialah bukanlah garang yang kita kata over sangat kan. Kalau kita garang pun, ia sebenarnya kita mengambil berat kerana kita sayang pada anak-anak kita. Kalau sebagaimana kata Ustaz Asri juga, dan saya yakin tuan-tuan juga, kita parenting style ayah kita dulu berbeza dengan sekarang. Sebab itulah dikatakan kita didik anak mengikut zaman tu kan. Ya, jadi dulu ayah kita ni akan rotan lah, marah dan sebagainya. Tapi contohnya bapa saya sendiri, walaupun marah, mak saya mungkin tak pernah rotan, bapa saya yang selalu rotan. Dan saya ni antara orang yang selalu paling banyak kena rotan lah, sebab anak sulung. Adik buat salah pun kakak ada kena kan, sebab tak jaga adik, contoh begitulah. Tapi di situ sekurang-kurangnya ia mengajar kita erti tanggungjawab kan. Kakak kena jaga adik sebab kakak yang sulung, contoh begitu kan. Jadi ini antara kenapa kita diajar kita. Itu tidak bermakna kita akan bencikan ayah kita, malah kita rasa berterima kasih, kita rasa bersyukur ayah kita tegas sebegitu, garang ke macam mana pun, kerana itu yang membentuk diri kita. Dan kalau saya lihat walaupun dia garang ke apa dululah waktu muda lah, sekarang kurang lah hati garangnya, dah melo orang kata kan. Tapi pada masa yang sama, dia akan juga berjenaka dengan kita. Dia akan mendengar juga bila kita cerita. Dan kami boleh, waktu zaman remaja, saya boleh bercakap heart to heart dengan bapa saya. Dan selalunya nak cakap heart to heart dengan bapa saya ni, cakap in English pula. Sebab saya tak, bapa saya sekolah English, jadi kita tak reti nak cakap Melayu, yang rasa macam bukan maksud Melayu, tapi rasa macam berat sangat kan kalau nak cakap bahasa Melayu. Tapi cakap English tu macam senang sikit dia nak keluar kan lah. Ya, jadi di sini tanggungjawab bapa untuk menjaga keselamatan anak-anak berkait juga dengan tadi yang media sosial dan internet. Itu adalah sebahagian daripada kita kena jaga keselamatan anak-anak kita ni, internet safety ni, dan juga child online protection pun ada yang kita kena lihat perkara-perkara segitu. Ada pun diterbitkan buku-buku untuk cyber parenting dan sebagainya untuk menjadi panduan kepada kita. Jadi bila kita cakap tentang keselamatan anak-anak, dia berkait, dia bukan hanya keselamatan fizikal, keselamatan emosi, keselamatan mental mereka, dan juga keselamatan kerohanian. Beri didikan yang kukuh supaya letaklah di mana-mana, berhadapan dengan apa-apa cabaran sekalipun, mereka boleh memilih mana yang baik, mana yang buruk dan boleh pertahankan keyakinan mereka. Jadi di sini figura bapa ni perlu kita lihat, yang figura bapa, seorang bapa ni peranannya bagi anak lelaki, dan ada peranannya juga bagi anak perempuan. Kalau bagi anak lelaki daripada bapanya akan belajar cara dia bercakap, cara dia bersikap, cara untuk berperilaku dan berfikir sebagai seorang lelaki, dan cara menghormati wanita, menghormati cara menyelesaikan masalah, cara untuk mempertahankan pendapat, dan bagaimana nak menjadi seorang pemimpin. Ini yang dipelajari oleh seorang lelaki daripada bapanya. Bagi anak perempuan pula, bapa tu menjadi figura, menjadi role model kepada anak perempuan dari segi
anak perempuan akan belajar sifat yang biasanya dominan bagi lelaki, ya, untuk dia akan belajar dari segi kekuatan, dari segi ketegaran, kita tegar, cabaran, menghadapi cabaran, ini akan dipelajari oleh anak perempuan daripada bapanya. Rasional berfikir dan mengendalikan emosi. Maka di sini kita lihat, ya, itu dia ada keseimbangan bagaimana seorang bapa tu boleh menjadi contoh kepada kedua-dua anak lelaki dan juga anak-anak perempuan, ya. Belajar mungkin apa yang dilihat tu berbeza penerimaan, berbeza fokusnya, tetapi membentuk peribadi dan syahsiah anak-anak. Dari kacamata seorang ibu, sebab saya seorang panelis perempuan di sini kan, ya, ataupun isteri atau wanita, ya. Apa kemahiran kita harapkan daripada seorang bapa ini untuk menjadi pemimpin dalam keluarga kita? Ya, kita dah dengar tips-tips daripada Luqman Al-Hakim kan, yang boleh kita jadikan panduan. Dan selain itu, kalau kita boleh lihat, kemahiran bapa yang perlu ada adalah kemahiran berkomunikasi. Itu yang penting, mendengar dan menasihati anak-anak. Ibu pun menasihati sama-sama, kan, kena buat sama-sama, tapi lain cara dia, mungkin lain pendekatan dia, dan kalau dibuat dua-dua, maka dia akan lengkap melengkapi. Dan juga perlu ada empati, bukannya bapa tu, yelah kadang-kadang tu terus judge, buat apa, kenapa tak tu, kita tidak melihat, kita tidak meletakkan diri kita dalam tempat anak-anak tersebut. Dan kepemimpinan, kita menjadi contoh teladan sebagaimana yang saya sebut. Contoh simple lah di rumah tu, bapa kena tunjukkan contoh, sama-sama masuk dapur, membantu. Kalau tak pandai masak pun sekurang-kurangnya boleh basuh pinggan, kan, menunjukkan contoh begitu. Saya perhatikan bapa mertua saya, ya, yang mana orang kata apa, kalau ikut tu latar belakang keluarga dan daripada negeri yang tak perlu saya sebutkan sini, kita lihat masyarakat agak patriarki lah dalam konteks dia membesar tu. Tetapi bagaimana bapa mertua saya dengan anak lelaki, anak 10 orang, hanya 2 sahaja perempuan, 8 lelaki, tetapi boleh anak-anak lelaki ni tidak menjadi kata apa macam male dominant sangat. Mereka masing-masing boleh masak, membantu di dapur. Kerana saya perhatikan bapa mertua saya selalu membantu di dapur, membasuh pinggan, makan tu pinggan tu angkat sendiri pergi ke sinki dan basuh. Kalau zaman dulu-dulu kita lihat bapa-bapa ni kadang bila lepas makan basuh tangan, dah lah air selangan pun ada atas meja kan, terus lepas tu tinggal pinggan. Ada yang style gitu kita lihat, tapi bapa mertua saya jenis basuh pinggan sendiri. Jadi ia akan mendidik anak-anak yang sekurang-kurangnya pun tak basuh pinggan sendiri, kan, dan dia akan bantu di dapur, kita kata apa, mesin kelapa, siang ikan dan sebagainya. Jadi anak-anak menurut, dia akan menurun orang kata kan, ikut bapa yang begitu. Dan bapa ni boleh jadi tegas tetapi tak semestinya garang. Bila kita kata kita memahami, tadi kita kata kita mendengar, kita memahami, kita jadi kawan dengan anak, bukan bermaksud kita menuruti ataupun kita memanjakan, kan. Kita mengajar anak kita tetapi ada ketegasan di situ. Itu yang kita perlu ada, kemahiran-kemahiran yang perlu kita sesuaikan juga dengan peringkat umur anak. Dan yang pentingnya kita mendidik anak mengikut zaman. Kita tak boleh, sebagaimana kata Ustaz Asri, kita tak boleh mengikut style parenting bapa kita dahulu, kan. Kita sesuaikan mengikut zaman. Dan bila kita cakap tentang tadi internet, gadget, ya, dunia digital ni, memang kita tidak boleh kawal, kita tak boleh nak kata tak boleh guna langsung, ya, kerana kita mendidik anak mengikut zaman ni tadi. Tetapi yang pentingnya kita ada kawalan dan kita ada pemantauan, dan kita kena pastikan, kita kena fahamkan kepada anak-anak kenapa kita kawal, kenapa kita pantau, ya. Komunikasi itu yang penting juga. Bila kita cakap tadi tentang yang saya sebut tadi tentang memahami bukan menuruti, ya, kita nak elakkan sayang yang berlebihan. Kita mungkinlah dulu-dulu bapa kita garang, jadi kita rasa kali ni kita tak nak jadi garang, ya, sebab tak nak jadi macam tu, sebab bila bapa garang kita stres ke, contohlah kan. Jadi kita pun nak baiklah, nak jadi bapa yang baik, yang penyayang, bagus yang penyayang. Tapi kadang-kadang dia ada thin line, garis yang halus di antara sayang dengan sayang yang berlebihan tu. Contohnya lah, nak aku bagi, minta semua dapat, kita berikan kemewahan pada anak-anak. Walaupun kita mampu, bagi saya, walaupun kita mampu, tidak sepatutnya lah, mungkin tidak patut kita beri kemewahan pada anak-anak. Ya, kita kena ajar anak-anak tentang apa yang perlu dan apa keinginan dan juga keperluan. Itu antara perkara basic yang kita kena ajar. Perlu ke tidak?
Benda tu. Ataupun sekadar kerana tengok orang ada, kita pun nak juga. Itu ya yang kita tekankan kepada anak-anak, dan bagus apa yang Saudara Fahmi buat tu. Kita tonjolkan kepada anak-anak yang menjadi teladan untuk kita memberi dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang kita layan tantrum. Anak-anak ni dah mengamuk. Selalunya bapa ni dia tak larat, orang kata apa, tak larat dengar. Kan? Anak dah mengamuk, anak handphone lah, ayah pun bagilah handphone juga. Di sini kita kena tengok ketegasan kita tu, kena firm. Bila kita dah mula-mula kata tak boleh, bila dia mengamuk, kenapa kita bagi? Kalau kita awal kita kata tak boleh, maka kita kena firm tak boleh, dan bila mengamuk tu kita pujuk cara lain. Kena cari itu, dia kata di sini ada keibubapaan kreatif tu, creative parenting tu, kita kena kreatif. Ya, jangan mencari shortcut, jangan kita mencari jalan mudah supaya anak kita tak bising, kita bagilah gadget contoh gitu. Kita pun sayang yang berlebihan ni juga, kadang-kadang tak bagi anak buat chores. Ya, apa-apa kerja rumah tak payah buatlah, susah sangat nanti. Ataupun satu lagi ni yang selalu berlaku, kebetulan saudara Azlan pengerusi bakar kan, macam PIBG lah kan. Kadang kita perhatikan ya, di mana ibu bapa ni terlalu percaya pada anak, defend anak kadang-kadang tanpa soal selidik. Lepas tu pergi serang guru kan. Itu kata guru marahlah apalah, memanglah kita pun ada orang kata ada batas-batas masing-masing, tapi kadang-kadang tu keterlaluan. Kena kita lihat juga kadang-kadang tu, kita perhatikan ya, kita fikir anak kita kalau dia balik cerita, dia kata kena rotan, kita dululah, kita cakap kena rotan yang dulu, siap kita kena rotan balik, kena tambah lagi kan kalau kat rumah. Tapi ibu bapa sekarang bila anak kita kata kena rotan dulu, kenapa cikgu rotan dah? Anak tu adakah dia akan cerita dia yang dia buat salah? Cikgu rotan mesti ada salah yang anak buat kan. Tetapi anak kita tak tahulah, kakak tak buat apa pun kat sekolah tu, tak tahulah, tiba-tiba dia cikgu rotan kakak. Mungkin gitu sebab dia takut nanti ayah dia rotan dia balik. Jadi kita pula pergi serang dulu, contoh begitulah. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena lihat. Jadi sebagai harapan seorang ibu isteri kita harapkan balik juga berkait juga dengan soalan yang pertama tadi tentang kerjasama tadi tu. Ya, kerjasama ramuan tadi. Ya, harapan kita adalah suami menjadi bapa yang penyayang tetapi tegas dalam mendidik anak. Ya, menjadi contoh teladan pemimpin dalam keluarga, dan mempunyai sifat pemimpin yang baik, ya, seperti mana model Rasulullah. Bukan kita hanya tahu mengarah-ngarah, marah-marah, ataupun kita kata bapa tu kata dia je yang betul, tak ambil peduli langsung, ataupun jenis lepas tangan pula. Yang pentingnya adalah kerjasama, saling sokong menyokong antara ibu dan bapa tu. Bukan kita bercanggah-canggah, bergaduh pula depan anak. Ayah nak disiplinkan, mak pula duk defend. Kan contoh begitu. Jadi jika ada perbezaan pendapat, kita bincang secara tertutup. Itu yang saya rasa semua biasa dengar, tapi kadang-kadang kita tak praktikkan benda ni. Ya. Dan sebagai isteri, menghormati, ya, isteri menghormati kedudukan dan peranan suami sebagai bapa. Jadi ini memang harapan seorang isteri juga. Kalau jadi suami perlu tunjukkan, bapa tu perlu tunjukkan kepimpinannya, dan isteri akan dengan rela hati, dengan sukanya menghormati kedudukan dan peranan suami sebagai bapa tu, dan suami juga menghormati peranan dan sumbangan isteri sebagai ibu. Jadi memahami dan kita menghayati makna rahmah itu sendiri kan, kasih sayang dalam keluarga, dalam kita bersifat, kita berhikmah, kita nasihat, bersifat adil, mesra, mendengar, memahami, menyantuni, kita meraihkan dan lain-lain, mengikut situasi, mengikut keadaan. Dan itulah yang pentingnya. Dengan itu barulah suami dan isteri, ibu dan bapa ni akan memainkan peranan yang baik, lengkap melengkapi dalam kita mendidik anak, membentuk anak-anak kita, membentuk perwatakan diri anak untuk menjadi insan yang kita kata tegar dan kukuh menghadapi sebarang cabaran.